Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan setugas Nailah Huda. Seperti biasa awal pagi 7.30 ini kami bawakan perkembangan dalam dan juga luar negara, terutama sekali berkaitan dengan COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Walaupun ketika masih lagi kita berhari raya Aidilfitri, tapi hari raya itu hanya dibenarkan untuk hari pertama, dan hari raya dikatakan sebelum ni sebulan Nailah, tapi nampaknya ia terpaksa kita tangguhkanlah untuk tahun ni kita bersederhana sahaja. Okey, baiklah. Untuk itu, statistik pertama yang kita akan nyatakan kepada anda yang baru saja kami terima iaitu jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia kini telah pun melebihi 5.55 juta, dan menurut data daripada Johns Hopkins University seperti yang anda saksikan sekarang, menyaksikan pertambahan 80,000 kes dalam tempoh 24 jam yang lalu. 6 negara mencatatkan kes positif melebihi 200,000 dengan Amerika Syarikat satu-satunya negara yang mempunyai kes 1 juta dengan keseluruhannya 1.66 juta. Dua negara mempunyai angka jangkitan melebihi 300,000 iaitu Brazil dan juga Rusia, manakala tiga lagi mencatatkan angka positif melebihi 200,000 iaitu UK, Sepanyol dan juga Itali. Manakala 6 negara mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000 ialah Perancis, Jerman, Turki, India, Iran dan juga Peru. Dan sementara itu Kanada merekodkan angka jangkitan melepasi China dengan masing-masing merekodkan 88,000 manakala China 84,000. Negara lain masih lagi mempunyai angka jangkitan di bawah 80,000. Dalam masa yang sama, angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat juga dengan kenaikan 4,000 kes dalam masa 24 jam dengan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melepasi 348,000 kes. Dan kita lihat sekali lagi statistik Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kini menghampiri angka korban 100,000 kes. United Kingdom dan Itali berada di kedudukan kedua dan ketiga, masing-masing mencatatkan lebih 37,000 dan 32,000 kes. Manakala negara keempat dan kelima adalah Perancis dan Sepanyol dengan masing-masing merekodkan 28,000 dan 27,000 kes. Sementara Brazil berada di kedudukan kelima, angka korban tertinggi iaitu lebih 23,000 kes. Dan pada itu, dunia terus menyaksikan juga perkembangan positif melihat kepada pesakit yang telah sembuh, iaitu sebanyak 2.27 juta pesakit yang sembuh di seluruh dunia dan dibenarkan discharge. Ya, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada negara kita sendiri, iaitu kalau kita lihat angka positif COVID-19 yang sejak daripada beberapa hari yang lepas menyaksikan peningkatan yang mendadak, namun tidak perlu kita khawatirkan sangat kerana bukanlah tak perlu ambil langsung masalah ini, tapi kita perlu melihat kepada angka yang satu digit sebenarnya yang kita capai, iaitu dalam kalangan jangkitan tempatan yang banyak-banyak kes yang kita catatkan sekarang ini kebanyakannya adalah melibatkan kluster-kluster besar seperti 3 kluster di Depoh Tahanan Immigration Bukit Jalil, Semenyih dan juga Sepang, dan kita juga melihat kluster di tempat pembinaan, kawasan pembinaan ada 3 lagi kluster. Tapi dalam masa yang sama, walaupun jangkitan kluster ini dikatakan berada dalam satu kawasan, tapi masih perlu kita ingatkan bahawa kita masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Diharapkan kita kalau tiada mana-mana perkara ataupun perkara penting yang kita nak lakukan, kita kekal sahaja di rumah, jangan melanggar PKPB itu. Dan seperti yang anda dapat lihat di Twitter KKM ini, 187 kes baru semalam, 62 kes yang telah pun sembuh dan tiada kematian direkodkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 7,604 kes. Jumlah yang telah pun sembuh meningkat kepada 6,041 kes, jumlah kematian kekal kepada 115 kes dan juga jumlah kes yang masih aktif adalah sebanyak 1,448 kes. Ini adalah perkembangan yang berlaku semalam, dan dalam masa yang sama, Nailah, kita ada cerita apa lagi? Ya, seperti yang Afizi maklumkan tadi, kebanyakan kes yang dapat dikesan adalah berhubung dengan kluster Depoh Tahanan Immigration. Dan kata Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 281 kes positif yang dikesan di Depoh Tahanan Immigration ataupun DTI Bukit Jalil ini, termasuk juga pada masa yang sama 66 kes termasuk seorang kaki tangan pentadbiran di DTI Semenyih dan 36 kes di DTI Sepang. Dan kita melihat kepada isu yang membabitkan Depoh Tahanan Immigration ini, dan dalam masa yang sama juga dikongsikan apa agaknya yang kita boleh ambil daripada isu ini. Dalam masa yang sama bukan sahaja kluster Depoh Tahanan, tetapi ada juga 3 buah kluster yang dapat mengesan sebanyak 88 kes positif melibatkan tapak pembinaan dan 31 mereka yang positif COVID-19 ini dikesan di kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur,
13 kes di kluster tapak pembinaan Setia Alam dan 44 kes di kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2. Dan kita bercakap tentang kes-kes depo tahanan, parti dan juga pekerja asing ini, dan dalam masa yang sama apa yang dikongsikan Datuk Dr. Nur Hisham, penginapan yang sesak, sempit dan tidak menjaga kebersihan jadi punca utama penularan kes COVID-19 ini dalam kalangan pekerja asing di tapak pembinaan. Dan kalau kita lihat sejak kebelakangan ini banyak perkongsian juga oleh netizen di media sosial bercakap tentang pekerja asing, sentimen yang semakin negatif, dan kita perlu bercakap tentang isu ini yang mungkin kita ambil mudah tentang kes-kes positif yang seperti Hafizi cakap, mungkin kita tidak perlu khawatir sangat kerana mungkin tidak melibatkan warga negara kita, namun ini adalah kes jangkitan yang bukannya diimport tetapi berlaku jangkitan itu tempatan, jangkitan tempatan, dan kita juga perlu khawatirkan bagaimana agaknya bebannya pada sistem kesihatan negara kita, sebab akhirnya at the end of the day doktor-doktor kita, KKM juga yang perlu mengerahkan tenaga mereka untuk menjaga dan untuk merawat mereka ini, dan juga kos untuk menjaga mereka di pusat kuarantin itu juga antara isu. Dan dalam masa yang sama juga yang dikongsikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Kluster Keselamatan, dalam masa yang sama katanya kerajaan tidak akan tunduk dengan desakan mana-mana kumpulan hak asasi manusia yang kononnya menyifatkan tindakan penahanan pendatang asing tanpa izin atau parti sebagai diskriminasi. Katanya kumpulan ini perlu sedar bahawa parti memasuki negara secara haram dan wajar diambil tindakan undang-undang. Kalau boleh kita dengarkan apa kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri berhubung dengan parti ini. Dan seterusnya tidak ada lagi. Kerana SOP jelas sambutan hari raya pertama sahaja. Sebab itu semalam saya pun tengok dalam laporan berita semalam. Malam tadi saya tengok. Hari semalam hari raya kedua. Dan pihak polis terus memantau di kampung-kampung. Untuk hari raya kedua, ada yang terus dapat compound on the spot apabila pihak polis sampai ke rumah mereka. Okay? Jadi kebenaran hanya raya pertama, hari raya seterusnya walaupun hari raya ini sebulan, tetapi seperti saya kata untuk hari pertama. Hari lain adalah menyalahi daripada SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kita menjaga kepentingan majoriti rakyat yang patuh ini, tetapi hanya kerana parti yang masuk secara haram ke negara kita atas alasan kerana kebebasan human right dan sebagainya, kita nak biarkan bebas, akhirnya yang terjejas adalah majoriti rakyat kita. Kita tidak akan benarkan. Walau apa pun alasan yang diberikan oleh kumpulan yang menentang tindakan kerajaan ini, kerajaan tidak akan tunduk pada mereka kerana tindakan kerajaan adalah untuk menjaga kepentingan dan keselamatan rakyat kita. Jadi itu tadi kenyataan Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menegaskan bahawa kumpulan hak asasi manusia ini kononnya menyifatkan tindakan penahanan ini sebagai satu diskriminasi dan mereka ataupun pihak kerajaan tidak akan tunduk kepada desakan mereka. Namun Hafizi, kita perlu lihat kepada setiap aspek, dan saya kira daripada perspektif kumpulan hak asasi manusia ini, isunya bukan adalah sama ada sah ataupun tidak dari segi undang-undang, kerana itu adalah memang hak kerajaan ataupun tanggungjawab kerajaan untuk memastikan parti ini dikenakan tindakan undang-undang. Namun pada masa yang sama, apa yang saya rasa ditimbulkan isunya adalah konteks ketika ini, seperti mana yang kita lihat operasi penahanan parti ini dijalankan di kawasan-kawasan PKPD ataupun zon merah yang membabitkan mereka yang berisiko tinggi. Jadi kita lihat operasi bagaimana penahanan mereka ini dijalankan tanpa mengamalkan penjarakan sosial, sekaligus kita lihat kes-kes positif COVID-19 meningkat secara mendadak di depo tahanan, dan ini bukan saja meningkatkan risiko jangkitan kepada mereka, tapi ini juga akan membebankan sistem kesihatan negara kita, dalam masa yang sama juga meningkatkan kos penjagaan mereka di pusat kuarantin dan sebagainya. Jadi ini satu isu yang kita perlu lihat konteks di mana mungkin kerajaan boleh pertimbangkan menunggu ataupun menangguhkan dahulu operasi penahanan parti itu, mungkin membiarkan selama 14 hari seperti mana kuarantin yang selalu dijalankan itu, terutamanya mereka yang berada di kawasan PKPD ataupun zon merah ini, mungkin kalau dibiarkan mereka di situ mungkin selama 14 hari 2 minggu untuk menjalankan kuarantin
dahulu supaya dapat hilangkan risiko jangkitan COVID-19 itu dan kemudian baru sahaja menangkap mereka ataupun menjalankan operasi itu, mungkin ini kita akan lihat kes jangkitan COVID-19 ini tidaklah meningkat secara begitu mendadak. Jadi saya kira itu adalah satu perspektif yang ditimbulkan oleh kumpulan hak asasi manusia, bukan sama ada tindakan itu harus dilakukan ataupun sah secara undang-undang atau tidak. Jadi ini satu isu yang hangat dibualkan di media sosial, Afizi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama saya pasti sebarang SOP ataupun sebarang tindakan yang dijalankan oleh pihak kerajaan itu akan melihat kepada keselamatan ataupun kesihatan rakyat Malaysia itu, sama-sama kita jaga kita, dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada aspek kemanusiaan, itu kepada parti. Betul, mereka melanggar undang-undang dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama aspek kesihatan mereka itu perlu juga kita titik beratkan. Apa yang ditimbulkan oleh NGO-NGO kemanusiaan itu adalah sebenarnya di depoh tahanan itu, apabila mereka ditangkap beramai-ramai, penjarakan sosial itu tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan jumlah tahanan meningkat di depoh itu. Mungkin kita akan melihat kepada pusat tahanan sementara ke yang mungkin boleh diwujudkan idea ini untuk menempatkan parti-parti supaya mereka dapat dilakukan penjarakan sosial dan peningkatan kes jangkitan itu tidaklah berlaku dalam kalangan mereka. Kita melihat kepada aspek keselamatan semua pihak dan win-win situation untuk semua pihak. Okey, dalam masa yang sama juga kita ada satu lagi isu yang membabitkan, sebenarnya hangat diperkatakan, bukan saja berkaitan dengan COVID-19, tapi juga kes ini sangat-sangat sebelum bertukar ke kerajaan pun dah sibuk diperkatakan. Orang kata ketika pemerintahan Pakatan Harapan isu ini timbul, tapi isu ini timbul juga di ketika perintah kerajaan Pakatan Nasional ini, Muafakat Nasional ini, tapi ia sebenarnya berlaku dalam kita sedar ataupun tidak sedar, sebenarnya berlaku selalu saja. Cuma kes ini ada yang dikatakan digembar-gemburkan untuk mengharamkan terus arak dan sebagainya. Tapi ini kita bercakap mengenai pemandu mabuk. Ada lagi halnya yang dikatakan telah pun melawan arus di Pahang sehingga menyebabkan kematian. Seorang peraih ikan yang memandu melawan arus cai mabuk sehingga menyebabkan kematian seorang kaki tangan Alam Flora pada malam Isnin direman selama 4 hari. Apa yang anda saksikan sekarang ini adalah video yang sempat direkam oleh pemandu yang sedang memandu di kawasan yang ni, dan kita lihat kereta itu sebelum ia kemalangan menyebabkan satu kematian. Dalam pada itu, lelaki ataupun suspek yang berusia 42 tahun itu dikeluarkan magistrate direman selama 29 Mei sehinggalah beberapa 4 hari, dan suspek memandu melawan arus sejauh 7 km daripada simpang Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Polisas Semambu sehingga ke lokasi kejadian di Bukit Rangin. Dipercayai dalam keadaan yang mabuk. Desa Setam mendapati suspek baru selesai mengambil minuman keras di rumah kawan bertempat di Taman Andorra sebelum menuju ke arah jalan pintasan Kuantan tersebut kira-kira 9.20 malam. Dan suspek memandu secara berbahaya itu menyebabkan beberapa kenderaan terpaksa mengelak bertembung tetapi menempuh sebuah kenderaan lain yang dipandu mangsa ketika perjalanan di tempat kerja. Itulah yang terjadi, dan inilah antara gambar-gambar suspek yang telah pun berjaya dirakam. Ada yang mempersoalkan, ada yang mempertahankan. Yang saya tak boleh terima adalah ada yang mempertahankan tindakan mereka untuk minum minuman keras. Katanya ada setengah pihak ada agenda untuk mengharamkan arak dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya arak ni dia banyak sangat aspek yang perlu kita titik beratkan. Dia ada cukainya yang dibayar kepada kerajaan menjadi pendapatan kerajaan itu sendiri, dan ada polisi-polisi dasar-dasar yang kita rangka. Ada tempat yang kita larang, ada tempat yang kita tidak larang. Semua ini dia bertaut sekali, dan apa yang dibincangkan adalah isu terhadap pemandu mabuk ini adalah berkaitan dengan undang-undang yang dikatakan tidak setimpal dengan insiden yang berlaku sehingga menyebabkan kematian. Itulah yang ramai yang mahukan sebenarnya undang-undang kepada pemandu mabuk ini keras. Nak minum minuman keras tapi hukumannya nak ringan. Itulah yang menjadi perbincangan sekarang ini, Nailah. Dan saya rasa itu saja yang boleh kita bawakan untuk awal pagi ini. Kita akan rehat dulu seketika, kembali selepas. Anda masih lagi menonton Awani Pagi bersama saya, Hafizah Zaman dan juga Nailah Huda. Baiklah, antara perkara yang terhalang sewaktu penularan COVID-19 ini adalah aspek kembara dan juga pelancongan.
Namun tak salah jika kita berpegang kepada kenangan percutian yang paling indah supaya kita kekal rasa positif dan juga bersemangat untuk berdepan hari-hari yang mendatang. Untuk itu, kita ada satu segmen khas program Hams Travels sempena Hari Raya ini dan kabarnya penerbit program Hamzah Hamid telah mengikuti percutian juara Gegar Vaganza musim ke-6 NAQ bersama tenaga produksi ke sebuah destinasi menarik di Eropah. Jom kita saksikan. Dobrý den, saya kini berada di Prague, ibu negara Republik Czech dan saya hendak melihat tempat yang dikenal dengan pelbagai seni bina bangunan yang berunsurkan gotik dan juga barok. Tapi bukan itu sahaja yang ada di kota ini kerana saya akan meneroka destinasi ini bersama seorang selebriti dan juga pasangannya yang akan kita tunjukkan gaya hidup, tarikan pelancongan dan segala lokasi-lokasi menarik yang boleh dikunjungi oleh para pelancong. Dan jika ada orang tempatan yang bertanya kepada saya, adakah saya suka pada Prague? Jawapan saya ialah Libby Semito. Jelajah di Prague wajib dimulakan di Old Town Square. Bertahan hingga kini sejak kurun ke-10, kawasan sekitar dataran ini tidak terjejas peredaran zaman dan menjadi tumpuan pelancong yang suka meneroka laluan bersejarah, menghayati seni bina lama Eropah dan melihat tarikan kulinari dan hiburan jalanan. Dari gereja lama ke bangunan pentadbiran hinggalah ke kafe dan restoran yang menawarkan hidangan popular tempatan, semua itu hadiah untuk pandangan mata dan juga rakaman lensa kamera. Hentian paling popular pastinya sebuah binaan jam astronomi yang kompleks mekanismenya di Old Town Hall. Mula dibina pada tahun 1410, ia adalah jam paling tua seumpamanya yang masih berfungsi dengan baik sejak zaman pertengahan hingga kini. Selebriti yang menyertai percutian tajaan selamatbercuti.com ini ialah juara Gegar Vaganza musim ke-6 NAQ dan juga isterinya Hani. Kabarnya percutian ini sangat bermakna buat mereka. Pentingnya bercuti ni sebab saya boleh release tension dan saya boleh luangkan masa dengan isteri saya yang saya rasa dah 3-4 bulan yang saya tak dapat spend time dengan dia. Dan juga pentingnya bercuti adalah untuk refresh saya punya, cari idea-idea baru untuk kerjaya saya. Hani paling suka dia punya building dan suasana dekat sini memang cantik, best. Memang apa yang Hani suka. Macam saya suka ni belakang ni Charles Bridge, sebab apa kita boleh tengok banyak art kat sini. Diorang punya lukisan, lepas tu kita ada basker. So best lah sebab saya memang orang seni kan, jadi saya suka benda-benda yang macam ni. Benda ni rare, susah nak dapat. Antara lebih 300 jambatan yang menyeberangi Sungai Vltava yang membelah kota ini, ada satu yang paling popular,
Charles Bridge yang menghubungkan Prague Castle dan Old Town sememangnya menjadi tumpuan pelancong maupun orang tempatan setiap hari. Menurut ceritanya, Raja Charles keempat yang mengarahkan pembinaannya meletakkan batu terakhir pada binaan jambatan itu pada tahun 1357, 9 hari bulan Julai pada jam 5.31 pagi, sekaligus tarikh dan masa itu membentuk susunan palindrom 1357 97531 yang dipercayai menjadi sebab strukturnya kekal teguh merentas waktu. Jika mahu mengelak orang ramai, disyorkan mengunjungi jambatan ini pada lewat malam maupun awal pagi untuk merasai keajaiban suasananya dalam tenang dan kabus. Sementara itu, pelancong juga boleh memilih untuk menaiki pelbagai perkhidmatan bot siar yang siap dengan pemandu pelancong. Penumpang bot bukan sahaja dapat melihat Charles Bridge dari perspektif berbeza, malah dapat menyusuri anak sungai yang menyimpan cerita gaya hidup, budaya, sosioekonomi dan imbasan kehidupan lampau masyarakat di pertempatan sekitarnya. Jika Paris ada menara Eiffel, Prague berbangga dengan versi mininya, Petrin Lookout Tower, sebuah binaan keluli setinggi 63.5 meter yang dibina pada tahun 1891. Bertapak di puncak Petrin Hill yang setinggi 318 meter, ia cukup menjadikan lokasi ini paling strategik untuk menikmati panorama 360 darjah kota Prague. Sama ada untuk memilih mendaki 299 anak tangga atau menaiki lift dengan bayaran berpatutan, pengunjung pasti terpesona apabila tiba di dek tinjaunya. Jika gayat, ada tarikan lain di sekitar menara ini antaranya seperti Taman Bunga Mawar, landscape menenangkan, kedai cenderamata, muzium mini, gereja dan beberapa buah kafe. Dan tak akan lengkap sesebuah percutian jika tak berbelanja. Untuk tujuan itu, kunjungi Wenceslas Square di bahagian New Town, sebuah pusat bisnes, komersial dan kebudayaan. Banyak acara keramaian serta perayaan dianjurkan di sini. Masih terhubung dengan kawasan tapak warisan dunia, Wenceslas Square adalah mesra pejalan kaki dengan laluan utamanya melandai dari sebuah binaan mewah neoklasik iaitu Czech National Museum. Dari siang ke malam, lokasi ini memanggil pelancong dengan rangkaian kedai, butik dan gedung beli belah yang menawarkan pelbagai jenama berkualiti. Kalau yang suka kan pada sejarah apa semua, Prague ni masih dia punya sejarah, masih bangunan-bangunan bersejarah dia masih terpelihara, masih pure dan memang susah nak jumpa sebab biasanya kita akan jumpa benda ni macam bukan ibu negara kan. Ya, ni ibu negara tapi dia punya bangunan still old school dan bersejarah. Memang unik dan cantik. Mesti kena datang. Betul. Pastinya ada banyak lagi memori manis di Prague untuk dinikmati. Jangan lupa menonton Romantika Raya bersama Nakyu dan Hani di saluran Astro Ria pada Raya keempat, Rabu 27 Mei jam 12.30 hari.
Ya, itu sahaja kali ini dari Prague, Republik Czech. Saya ingin mengucapkan Monohokrat Vam Děkuji, iaitu terima kasih banyak dalam bahasa tempatan. Moga kita berjumpa lagi dalam destinasi seterusnya. Saya Hamzah Hamid untuk Astro Awani. Itu tadi kita saksikan laporan Hams Travels dari Prague, Republik Czech yang saya rasa agak sedih lah kita tengok bila lah agaknya kita nak dapat merasa bercuti itu lagi kan Hafizi? Betul, WHO cakap mungkin COVID-19 ini tidak akan berakhir hingga 1 ataupun hingga 5 tahun. Kita tak tahu bila yang kita boleh travel semula ke luar negara, lihat tadi keindahan macam yang penerbit Hamzah Hamid nyatakan dalam videonya, makanannya, tempat-tempatnya. Selamat dah bukan bulan puasa Nailah. Baik, banyak lagi perkongsian anda boleh lihat di astrawani.com dan jangan lupa saksikan segmen Realiti Rakyat pada jam 8.30 nanti. Sekian sahaja daripada saya, Nailah Huda. Saya Hafiz Azam. Assalamualaikum. Salam sejahtera.